أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah Maghrib pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. الحمد لله. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, pada saat ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita memasuki bulan Rajab. Bulan yang Allah Ta'ala sebut bulan haram, Ashhurul Hurum, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين." Surah At-Taubah. Allah Ta'ala mengatakan, "Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bilangan bulan, iaitulah ada 12 bulan. Pada kita Allah Ta'ala, semenjak daripada Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi ini, ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ni tuan-tuan sekalian, ada 4 bulan. 4 bulan ni 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Bulan haram itulah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab, bulan yang kita berada pada malam ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Dzalika ad-dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi pada bulan-bulan haram ni kamu. Pada bulan-bulan haram ni tuan-tuan sekalian, kita jangan buat maksiat. Jangan kita melakukan dosa-dosa. Perbanyakkan melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla
Kerana pada bulan haram inilah bulan yang Allah Ta'ala gandakan amalan kita, pahala kita. Dan juga orang yang buat dosa akan digandakan dosa dia. Sebab di bulan haram. Yang mana bulan haram ni bulan yang diharamkan berperang. Orang Arab ni dia suka perang. Maka bila datang di bulan haram, mereka tak boleh berperang. Ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana kita sama-samalah mengambil peluang dalam bulan Rajab ni, bulan haram, iaitulah bulan yang Allah Ta'ala berikan pelbagai rahmat dan barakah. Dan mudah-mudahan bila kita sampai bulan Rajab ni tuan-tuan sekalian, kita doa pada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban, dan berkatilah kami pada bulan Ramadan. Sedar tak sedar tuan-tuan sekalian, nak Ramadan dah kita ni. Punyalah masa ni berlalu begitu cepat. Tak sedar, mari Covid, mari mak Covid, Omicron, kenapa benda ni? Kan, marilah apa benda sekalipun, nak Ramadan dah tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena sedarlah bahawasanya kita doalah pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala lenyapkanlah virus ataupun wabak yang melanda dunia kita pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Dan bulan Rajab ini bulan yang dipanggil sebagai Syahrul Badr, bulan yang untuk kita menanam atau bulan untuk kita letak biji benih. Ibarat orang nak berkebun, dia nak kebun ni bukan terus mari-mari tunggu boleh makan terus, tak. Dia mesti cakur tanah dulu, kemudian letak apa ni, biji benih dulu, lepas tu kena siram, lepas tu kena jaga tu, tuan-tuan sekalian. Jadi bulan Rajab ni Allah Ta'ala datangkan kepada kita supaya kita bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan sekalian. Nak tengok Ramadan kita, tengok bulan Rajab ni lah tuan-tuan sekalian. Dia muqaddimah sebenarnya. Bulan Rajab kita ni bagus tuan-tuan sekalian, persediaan kita ada. Amal ibadat kita persiapkan. Yang lama tak baca Quran tu, tolonglah baca Quran bulan Rajab ni tuan-tuan sekalian. Yang lama tak bayang tahajud, bangun malam, bulan Rajab ni tolong bangun. Yang lama tak berzikir kepada Allah, lama tak bagi datang sembahyang jemaah, bulan Rajab ni tolong banyakkan datang sembahyang jemaah. Tuan-tuan sekalian, datang Rajab, persediaan kena ada. Datang Sya'ban nanti kita siram je. Pasal dah biasa. Dah biasa dah baca Quran sejuzuk. Kan, ni masuk Ramadan, Allah nak baca sejuzuk, telang liu. Mulalah jadi geraklah sebagainya. Ni. Masuk Ramadan, Gia 5, Gia 6 tuan-tuan sekalian, terus menuju sampailah ke Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita akan kongsikan cerita ataupun kisah berkenaan dengan kisah tabi'in, seorang tabi'in yang namanya Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallahu an. Yang mana kita cerita sebelum ini tentang cucu Sayyidina Umar, Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Malam ini cerita cucu kepada Abu Bakar pula tuan-tuan sekalian. Nama dia Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Law kana li min al-amri syai'un la walaitu al-Qasim bin Muhammad al-khilafah." Kata Umar bin Abdul Aziz, kalaulah aku ada kuasa dalam hal ini, maka aku akan lantik Qasim bin Muhammad ini menjadi khalifah. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Yang mana tuan-tuan sekalian, kata pengarang Hataka naba'u hadha tabi'in al-jalil, adakah kamu pernah mendengar kisah seorang tabi'in yang agung ini? Innahu fatan jama'al majda min atrafi kulliha. Dia seorang anak muda yang telah menghimpunkan al-majda, kegemilangan,
dalam seluruh jiwa dia. Hatta lam yafuthu minhu syai'un, sehingga tidak ada yang luput daripadanya walau sesuatu pun. Ayah dia Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tu ayah dia. Mak dia siapa dia? Mak dia Kisra bintu Kisra. Yang pernah kita ceritakan, iaitulah anak gadis puteri kepada Yazdajur, raja Parsi yang terakhir. Jadi ini mak dia. Dan mak saudara dia iaitulah Aisyah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi hebatlah tok toki dia iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa huwa fawqa dhalika kullihi qad tawajja hamatahu bitaji tuqa wal ilmi. Yang mana dia telah memakaikan diri dia dengan mahkota ketakwaan dan ilmu. Yang mana tuan-tuan sekalian, tidak ada yang lebih mulia daripada kemuliaan takwa dan ilmu ni. Kita atas dunia ni tuan-tuan sekalian, nak cari apa? Nak cari takwa. Bertakwalah, satu kemuliaan yang Allah Ta'ala sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu bukan orang yang banyak duit. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang ada pangkat jawatan tinggi, bukan. Allah Ta'ala sebut, orang yang paling mulia di kalangan kamu, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah seorang daripada fuqaha il-Madinah tisab'ah. Ulama 7 di Madinah ni, 7 orang ni, salah seorang iaitulah Qasim bin Muhammad. Wa afdalu ahli zamanihi ilman, dan dia di antara yang terbaik pada zamannya, maknanya dari sudut keilmuan. Wa ahadduhum zihnan, orang yang tajam pemikiran. Wa ashadduhum wara'an, dan orang yang sangat wara'. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dengar cerita dia daripada awal insya-Allah. Yang mana tuan-tuan sekalian, wulidal Qasim bin Muhammad fi awakhir khilafati Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dilahirkan Qasim bin Muhammad ini pada akhir pemerintahan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yang masa tu dia masih kecil lagi, dan baru lahir lah. Kecil lagi, dalam buai lagi kita kata. Yang mana ketika itu tuan-tuan sekalian, zaman pemerintahan Utsman ini dilanda satu angin yang sangat dahsyat. Angin ribut yang boleh menerbangkan rumah zaman tu. Bukanlah angin, maksudnya angin ni, nak ceritanya berlakunya satu peristiwa. Satu kita panggil apa? Kancah yang melanda umat Islam ketika itu, iaitulah dibunuh ni Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Utsman ibn Affan ini seorang yang kuat beribadah pada Allah Ta'ala. Dia orang yang zuhud, dan dia memiliki 2 puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan sekalian, direbah, dibunuh, terkorban dalam dibunuh dia ni, dan dia jatuh di atas lembaran Al-Quran. Allahu Akbar. Mati dalam keadaan tengah baca Quran. Mati dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ketika itulah tuan-tuan sekalian, berlakulah pertembungan. Wa nashiba al-khilaful kabir baina amiril mu'minin Ali bin Abi Talib wa Muawiyah bin Abi Sufyan amiri bilad Syam. Berlakulah satu pertembungan yang besar, yang getir di antara Amirul Mukminin Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan gubernur negara Syam. Tuan-tuan pun tahu, cerita ni panjang. Sampai berlaku di peperangan Jamal, peperangan Siffin. Wa fi silsilatin mufzi'atin mudhilatin min ahdathi mutalahiqah. Dalam suasana yang penuh dengan genting ini, suasana yang penuh dengan kegawatan ini, lahirlah ni budak ni. Masa itulah Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar. Yang mana tuan-tuan sekalian, ketika itu dia dibawa bersama dengan adik perempuan dia, ma'a ukhtihi minal Madinah ila Misra.
Orang bawa dia ni, Muhammad ini, Qasim ini dengan adik perempuan dia, pergi daripada Madinah, pergi ke Mesir. Faqad kana alaihima ay yalhaqa bi abihima. Kenapa? Kerana terpaksa mengikut ayah mereka. Ba'da an ghada waliyan 'alaiha min qibali Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Kerana apa? Ayah dia dilantik menjadi governor. Menjadi governor di Mesir, yang dilantik oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali lantik ayah dia, iaitulah Muhammad bin Abi Bakar, menjadi governor di Mesir. Summa ra'a zafir al-fitnah al-humra tamtaddu ila abihi fataqtuluhu syarra qitlah. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada tangan-tangan yang khianat ini, yang telah menjerut ayah dia ni, maka telah membunuh ayah dia dengan kejam. Ini dia, mati ayah dia, Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian tuan-tuan sekalian, summa alfa nafsahu yunqalu maratan ukhra min Misra ila al-Madinah. Daripada Mesir pula terpaksa pindah pula ke bumi Madinah. Selepas apa? Setelah daripada Muawiyah bin Abi Sufyan dapat menguasai, menguasai bumi bumi Madinah ini. Waqad asbaha yatiman latiman, yang mana kerajaan Umayyah ketika itu, tuan-tuan sekalian, maka budak ni menjadi budak, iaitu anak yatim yang kehilangan ayah dia. Yatiman latiman. Kemudian tuan-tuan sekalian, dicerita sendirilah benda ni. Haddath al-Qasim nafsuhu an rihlatil azab, bagaimana kisah malang dia yang menimpa dia. Pindah daripada Madinah pergi ke Mesir, Mesir pula patah balik ke Madinah. Tengah kecil-kecil lagi tuan-tuan sekalian. Maka dia cerita, lamma qutila abi, bila mana dibunuh ayah aku di Mesir, ja'a ammi Abdul Rahman bin Abi Bakar, datanglah pok saudara aku, namanya Abdul Rahman bin Abi Bakar, anak pada Abu Bakar. Pok saudara dia lah. Fahtamalani ana wa ukhti saghirah wa madabina ila al-Madinah. Dia ambil di Mesir, dia bawa balik pergi ke Madinah, tuan-tuan sekalian. Fama in an balagnaha hatta ba'athat ilaina ammati Aisyah radhiyallahu anha. Siapa-siapa di Madinah ni, pok saudara dia Abdul Rahman ni bawa pergi ke rumah mak saudara dia. Iaitulah siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah datang ambil kami, kata dia. Aisyah mari ambil kami, fahamalatna min manzili ammi ila baitiha. Bawa daripada rumah Abdul Rahman pergi ke rumah Aisyah. Wa rabbatna fi hijriha. Maka Aisyah lah yang mengasuh mereka ini dengan belayan kasih sayang dia, tuan-tuan sekalian. Aisyah jaga dia, dua orang ni. Fama ra'aitu walidatan qattu wala walidan aktsara minha birran. Kata Qasim, aku tak pernah tengok seorang ibu dan seorang ayah yang begitu pengasih, yang begitu kita panggil apa? Sayang, belah kasihan, melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Kasihnya Aisyah ni jaga, tuan-tuan sekalian, walaupun tu bukan anak dia. Anak saudara dia, akan tapi anak saudara ni ibarat macam anak dia sendirilah. Jadi Aisyah jaga, pelihara, tuan-tuan sekalian, yang mana kata dia, kanat tut'imuna biyadaiha. Aisyah beri kami makan dengan tangan dia sendiri. Wala ta'kulu ma'ana, dan tak makan bersama-sama dengan kami. Mana apa? Dia bagi budak anak-anak dia makan dulu. Fa idza baqiya min ta'amina syai'un akalathu. Bila mana ada lebih saki-baki daripada makanan itu, barulah Aisyah makan sisa makanan tadi, tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Nak cari mana mok lagu ni. Ni. Mana apa? Anak-anak makan dulu. Sudah anak makan ni, kan, ada sisa tu baru dia makan. Kalau tak ada lah, tuan-tuan sekalian. Kalau kita untuk ada anak, kita habis dulu. Contohnya. Allahu akbar. Wa kanat tahnu 'alaina hunuwatul murdi'ati 'ala al-fatim. Yang mana dia ni seperti seorang yang ibu menyusukan anak. Yang mana kata dia, wa fatagsilu ajsadana, dok mandikan kami, wa tumshitu syu'urana, dok sikat rambut kami. Jagalah daripada kecil lagi.
wa tulbisuna al-abyadha nasi'a min as-siyab, dan dipakaikan kami pakaian putih yang bersih. Wa kanat la tafta'u tahaddunan 'ala al-khairi wa tumarrisuna bi fi'lihi. Dan Aisyah, tuan-tuan sekalian, tak pernah lupa menyemai kami dengan kebaikan. Daripada kecil lagi dia ajar tentang kebaikan. Ni Aisyah ni. Dia didik kami supaya buat benda-benda kebaikan. Sebab tu mak ni tuan-tuan sekalian, dia kena pelihara tarbiyah anak ni sejak daripada kecil lagi. Ajar anak ni supaya apa? Cenderung suka kepada benda baik. Bukan sekadar suruh. Bukan sekadar ajar, bahkan dia tunjuk, didik betul-betul supaya apa? Buat benda baik. Ni dia. Wa tanhana 'anil syarri wa tahmiluna 'ala tarkihi. Dan Aisyah juga yang menghalang kami daripada membuat kejahatan dan dididik kami supaya meninggalkan benda-benda yang tak baik ni. Maka Aisyah ajar, tuan-tuan sekalian. Wa qad da'abat 'ala talqinina ma nutiquhu min kitabillah. Yang mana Aisyah ni sentiasa mengajar kami untuk membaca daripada Al-Quranul Karim. Ajar anak. Walaupun anak saudara dia ajar. Baca Quran. Wa tarwiyatina ma na'qiluhu min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dididik kami dengan apa yang kami mampu dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Aisyah ni isteri Nabi. Jadi dia banyak menghafal hadis-hadis Nabi, maka dia ajar anak-anak dia ni, anak saudara dia. Wa kanat taziduna birran wa ithafan fil 'idaini. Dan kata Qasim ni, yang mana bertambah lagi kebaikan ataupun kemesraan kepada kami, lebih-lebih lagi pada malam hari raya. Yang mana kata dia, tuan-tuan sekalian, fa idza kanat ashiyatu Arafah. Satu hari pada malam Arafah, halaqat li sya'ri. Dia cukur kepala aku. Ni dia. Qasim kata Aisyah cukur kepala dia. Wa ghassalatni ana wa ukhti. Dimandikan aku dan juga adik aku. Bila masuk waktu pagi, fa idza asbahna albasatna aljadid. Masuk waktu pagi raya tu, dipakaikan kami dengan pakaian baru. Seronoklah budak-budak tu, boleh baju baru, orang mandi ke dia. Ni. Wa ba'athat bina ila almasjid linuaddiya salatal 'id. Dan dia menghantar kami ke masjid untuk menunaikan salat hari raya. Ini dia. Fa idza 'udna minhu jama'atni ana wa ukhti wa dhahat baina aydina. Bila kami balik daripada masjid, Aisyah panggil kami. Panggil Qasim dengan adik dia tadi tu, dan wa dhahat baina aydina, sembelih. Aisyah sendiri sembelih. Ni hebat. Orang puang sembelih. Ni wa dhahat baina, dia sembelih sendiri. Sembelih. Apa ni? Binatang korban. Ini hari raya, tuan-tuan sekalian. Wa fi dhati yaumin albasatna thiyaban bidan. Satu hari pula cerita, dia memakaikan kami pakaian yang baru, yang putih. Summa ajlasatni ala ihda rukbatayha. Kemudian diletakkan aku di peha dia dan letakkan adik aku di peha dia sebelah peha dia satu lagi. Maknanya baringlah anak tadi di peha Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan sekalian, lalu satu hari dipanggil. Dipanggil pak saudara Qasim iaitu Abdul Rahman tadi tu. Falamma dakhala 'alaiha hayyathu. Bila Abdul Rahman ni sampai ke rumah Aisyah, Aisyah sambut adik dia ataupun abang dia ni. Summa takallamat, kemudian dia bercakap. Fahamidatillahi azza wa jalla wa asnad 'alaihi bima huwa ahlu. Dipuji Allah Taala, kemudian dia memuji apa yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Qasim ketika itu, aku tak pernah tengok lelaki dan perempuan sebelum daripada ini dan selepas daripada itu afsaha minha lisanan, yang paling fasih lidah dia dan yang paling indah keterangan dia melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Memang Aisyah ni duduk dengan Nabi. Lidah dia hebat, fasih, tuan-tuan sekalian. Dan Aisyah ni memang orang yang meriwayatkan banyak hadis Nabi, ulama yang dirujuk setelah daripada kematian Nabi. Sahabat-sahabat banyak rujuk dengan
Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia kata, summa qala ai akhi. Dia kata, wahai saudaraku, inni lam azal araka mu'ridan anni munzu akhadtu hadhaini sabiyaini minka wa damamtuhuma ilayya. Aku tengok mu ni menjauhkan diri daripada aku. Semenjak daripada aku ambil budak dua ni, dah aku jaga dia. Nampak macam, yelah, jauhkan diri lah, kata dia. Wallahi ma fa'altu dhalika tatawulan alaika. Demi Allah, dia kata, Aisyah kata, aku buat ni bukan kerana nak belakangkan hakmu, bukan. Mu pak saudara dia, aku mak saudara. Dan aku jaga dua orang ni bukan kerana nak belakangkan hakmu. Wala su'a zanni bika, bukan kerana buruk sangka denganmu ni. Wala ittihaman laka bitaksiri fi haqima, bukan kerana muabaikan dua orang budak ni, bukan sebab tu. Tapi aku jaga dua orang ni sebab apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, walakinnaka rajulun zu nisa'in. Kerana mu ni zu nisa', banyak isteri. Ni dia. Isteri ramai, kata dia. Dan dua orang ni budak kecil lagi. Bila budak kecil ni kan tak boleh nak buat benda-benda lah sendiri. Tak erti berdikari, tuan-tuan sekalian. Ni dia. Jadi aku bimbang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku bimbang kalau isterimu ni, contohlah budak-budak ni buat kotor ke, buat sepoh ke, buat benda-benda yang tidak menyenangkan hati isterimu. Jadi Aisyah kata gitulah, lebih kurang. Maknanya bimbang, takut budak-budak ni buat benda yang tak menyenangkan. Wa wajadtu anni ahaqqu minhunna bil qiyami ala amrihima fi hadhihi al-hal. Dan kata Aisyah, ketika itu aku tengok akulah yang lebih layak menjaga mereka ni pada usia ketika itu. Ni dia. Memang akulah yang paling layak. Wahahuma al-an qad shabba. Dan kata Aisyah, sekarang ni budak ni besar dah. Besar dah ni. Wa asbaha qadirin ala al-qiyami bi amri nafsayhima. Dua-dua orang ni mampu dah buat kerja sendiri. Fakhudhuma wa dummuha wa dummahuma ilaika. Maka ambillah dua orang ni, tolong jaga dia pula. Ni dia. Jadi pak saudara dia Abdul Rahman pun ambil pula dua orang ni, tuan-tuan sekalian. Bawa ke rumah dia pula. Ni dia. Baida anna al-ghulam al-Bakri, ketika mana keturunan Abu Bakar ini adalah cucu dia, zalla mu'allaqal qalbi bi baiti ammatihi ummul mu'minin ridwanullahi 'alaiha. Walaupun dah pergi rumah pak saudara dia, tuan-tuan sekalian, akan tetapi kerinduan, rindu sangat dengan rumah mak saudara dia. Itulah Ummul Mukminin Aisyah tadi. Rindu pasal apa? Di situlah tempat dia membesar. Dia dididik dengan belayan, dengan suasana yang segar, dengan nubuah Nabi SAW. Sampai dia ceritalah. Sampai dia ulang-alik, tuan-tuan sekalian. Dia ulang-alik. Pada apa? Rasa rindu, dia pergi rumah mak saudara dia. Lepas tu balik rumah pak saudara dia. Dan di antara kenangan yang terindah dia cerita, ketika mana dia duduk di rumah mak saudara dia, itulah Aisyah radhiyallahu anha, yang takkan dilupa sepanjang hayat dia, tuan-tuan sekalian. Itulah satu hari, ditanya pada mak saudara dia Aisyah radhiyallahu anha, ya ummah, ikshifi li an qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi, fa inni uridu an u'araha. Kata Qasim, tuan-tuan sekalian, wahai mak saudara, wahai mak, ada panggil mak lah, tolong tunjukkan aku kubur Nabi. Mana kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur dua orang sahabat Nabi ni? Aku nak tengok kubur dia. Ni dia. Kubur dia lah rumah Aisyah juga, tuan-tuan sekalian. Yang mana kubur, tiga-tiga kubur ni berada dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kita pergi ziarah hari ni tu di Madinah, tu lah rumah Aisyah. Kubur tu duduk dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu Aisyah ni dia tutup saja, tak nak bagi dah nampak di mata daripada pandangan. Maka dia buka lah, tuan-tuan sekalian. Dia buka, maka nampaklah tiga kubur ada di depan dia. Yang mana kata Qasim, aku melihat tiga kubur di depan aku ini, la musyrifatin wala wati'ah, yang tak tinggi dan tak rendah. Qad muhidat bi sigharil hasa al-humri
mimma kana fi bahatil masjid. Bagi atas kubur ni ditutup dengan batu-batu kecil yang berwarna merah yang diambil di laman masjid kubur ni. Ni. Letak batu-batu kecil. Maka dalam keadaan dia berdebar-debar. Qasim ni dia berdebar-debar, ditanya mak dia, aina qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dia Aisyah, mana kubur Nabi, mana kubur Rasulullah. Maka Aisyah, tuan-tuan sekalian, dia pun tunjuk dengan tangan dia. Inilah kubur Rasulullah. Inilah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, air mata dia mula mengalir. Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan sekalian, Nabi mati di pangkuan Aisyah. Nabi mati di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hebatnya Aisyah ni. Kalau cerita Aisyah ni 2 jam malam ni, tuan-tuan sekalian. Tapi nak cerita Qasim dulu. Jadi mengalir air mata dia kerana apa? Teringat ke Nabi SAW. Kemudian cepat-cepat dia sapu. Nak bagi napak. Maka wa kana qabrun Nabi alaihi salatu wassalam muqaddaman ala qabrai sahibaihi. Kubur Nabi ni dia kita panggil apa? Dia depan sikit daripada kubur 2 sahabat Nabi ni. Nabi duduk tengah. Nabi duduk tengah, kubur Nabi ni depan sikit. Ni dia. Fakultu wa aina qabru jaddi Abi Bakrin. Kata Qasim, mana kubur Tok Ki Abu Bakar? Kata Aisyah, ni. Dia tunjuk. Yang mana kubur Abu Bakar ni ditanam dekat dengan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu hadza wa hadza qabru Umar. Kata Qasim, yang ni ke kubur Sayyidina Umar? Kata dia, na'am. Ya. Aisyah kata, ya. Yang mana kepala Sayyidina Umar ni duduk di pinggang Sayyidina Abu Bakar. Berhampiran dengan kaki Nabi SAW. Begitulah. Lebih kurang. Dia punya susunan ni, tuan-tuan sekalian. Nabi duduk tengah, kubur Nabi. Kemudian Abu Bakar. Kemudian Umar. Yang duduk di bahagian pinggang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walamma shabba al-fata al-Bakri kana qad hafidha kitab Allah Azza wa Jalla. Bila mana pemuda generasi Abu Bakar ini telah besar, menjadi anak muda, dia pun menghafal Al-Quranul Karim, kitab Allah Azza wa Jalla. Wa akhadha an ammatihi Aisyah min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an ya'khudha. Dia pun belajar daripada mak saudara dia Aisyah ni tentang hadis-hadis Nabi. Sampailah dia ambil banyak mana dia nak belajar dengan mak saudara dia tadi. Ilmu-ilmu tentang hadis Nabi. Summa aqbala ala haramin nabawi syarif. Kemudian dia pergi ke tanah haram Nabawi Syarif. Kemudian dia masuk ke dalam halaqah ilmu. Yang mana ketika itu setiap kita panggil rukun ataupun tiang-tiang ini adanya bintang-bintang yang bergelapan daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Maka dia belajar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, belajar daripada Abdullah ibn Umar, belajar daripada Abdullah ibn Abbas, belajar dengan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Ja'far, Abdullah ibn Khabbab, wa Rafi' ibn Khadij, wa Aslama maula Umar bin Al-Khattab, wa ghairihim. Dan ramai lagi dia belajar. Banyak sangat dia belajar dengan para sahabat-sahabat Nabi. Sampailah tuan-tuan sekalian, dia menjadi seorang imam yang sangat mujtahid. Imam yang boleh memberikan ijtihad. Ini dia. Wa asbaha min a'lami ahli zamanihi bis sunnah. Dan dia menjadi orang yang paling mahir tentang sunnah pada zaman dia tu. Yang mana tuan-tuan sekalian, lelaki ketika itu tak dianggap lelaki yang sejati. Kalau tidak memahami ataupun tidak mutqin dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh panggil lelaki sejati kalau tak kenal sunnah Nabi. Ni zaman tu. Kenapa nak jadi lelaki sejati ni mesti tahu sunnah Nabi. Benapa hak Nabi buat, benapa hak Nabi amalkan selalu, Nabi tak tinggal sunnah-sunnah ni. Zaman tu kalau tak tahu, bukan lelaki sejati. Tuan-tuan sekalian. Cuba tanya zaman kita ni, tahu tak sunnah Nabi? Hak wajib ke hak sunat ke hak sunnah Nabi, tanya. Apa dia jawab? Budak-budak ni cuba tanya. Tu bukan lelaki sejati lah kalau ikut zaman tu, tuan-tuan sekalian.
Nak ceritanya zaman tu, lelaki sejati ni bukan hak bawa motor tak. Bukan hak main bawa kereta, bukan. Lelaki sejati ni orang yang memahami sunnah Nabi SAW. Itu penting ni, generasi pelapis tuan-tuan sekalian yang mana mereka ni memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Walamma iktamalat li syabil bakri adawatul ma'rifah aqbalan nas alaihi yaltamisuna indahu ilma bisyarafin. Bila mana dia dah jadi dewasa tuan-tuan sekalian, cucu Abu Bakar ni dengan ilmu, segala ilmu yang dipelajari, maka manusia datang kepada dia berlumba-lumba nak mempelajari ilmu dengan dia, macam kita panggil apa? Syaraf. Dengan keadaan yang sangat rindu. Mana apa kalau majlis ilmu ni mari berlaku. Kalau apa ni yang diajar oleh Qasim bin Muhammad ini. Wa aqbalahu alaihim biyabdhuru lahum bisakha. Yang mana Qasim ni mencurahkan ilmu dengan murah hatinya. Fakana ya'ti masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata kulli yaumin. Tiap-tiap hari didatang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap pagi. Waktu yang sama tiap-tiap pagi, tak pernah dia abaikan apa ni waktu yang dimari ni, maka dia akan sampai masjid Nabi, dia akan sembahyang 2 rakaat. Dia akan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian tuan-tuan sekalian dia akan masuk, summa ya'khudhu makanahu amama khawkhati Umar fi Raudah. Kemudian lepas sembahyang 2 rakaat dalam masjid Nabi, dia akan mengambil tempat di khawkhah Umar. Khawkhah ni apa? Khawkhah ini nafizatun saghirah fil baiti tuaddi ila daud. Satu tingkat kecil untuk membolehkan cahaya masuk. Ni dia. Dia panggil apa? Khawkhah Umar. Ada macam tingkat kecil yang boleh cahaya masuk. Hidup situ dalam kawasan Raudah Nabi SAW, Raudah masjid tu, baina qabrin Nabi, Raudah ni di antara kubur Nabi dan juga di antara mimbar Nabi SAW. Jadi Raudah ni di antara taman-taman syurga. Bila duduk tuan-tuan sekalian, tak lama kemudian, marilah pelajar-pelajar ni. Penuntut-penuntut ilmu ni mari daripada tiap-tiap tempat, duduk sekeliling dia. Wa yanhaluna man mawaridil azbatil musaffati ma yamla'un nufus al-'atsyariyan. Hak mari ni belajar ni macam orang yang dahaga sangat. Dahaga minum air. Begitulah dahaga ke ilmu, nak belajar dengan cucu Abu Bakar ni. Walam yamdi tawilu waqtin hatta asbaha al-Qasim bin Muhammad wa ibn khalatihi Salim bin Abdullah bin Umar imamai al-Madinah al-mawthuqain. Akhirnya tuan-tuan sekalian, Qasim bin Muhammad ini dan juga Salim bin Abdullah, cucu Abu Bakar, cucu Sayyidina Umar ni menjadi imam pemimpin di Madinah yang sangat dihormati. Kenapa? Pemimpin yang ditaati, tokoh yang disegani, walaupun mereka ni tak ada kuasa. Tak ada kuasa di Madinah ni. Tidak ada wilayah, tidak ada sultan. Akan tetapi dilantik menjadi pemimpin di Madinah, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana ketakwaan mereka pada Allah Ta'ala. Dua-dua ni takwa pada Allah. Warak ni warak sangat. Kemudian di antaranya penuh ilmu di dada mereka. Dengan kefahaman mereka, ditambah pula dengan kezuhudan mereka. Yang mana mereka ni zuhud pada tangan-tangan manusia, dan mereka ni hanya mengharapkan kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Maka dua-dua ni menjadi pemimpin di Madinah. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila mana kedudukan mereka ni, kita panggil apa, sampai di tahap mereka ni menjadi pemimpin di Madinah. Bila mana datangnya khulafa Bani Umayyah, pemimpin-pemimpin Bani Umayyah, mereka sentiasa akan mengambil cakna pandangan dua orang ni. Mana apa dia akan tanya dulu. Nak buat apa-apa dia akan tanya pandangan Qasim bin Abdullah ataupun tanya kepada Salim bin Abdullah. Qasim bin Muhammad ataupun Salim bin Abdullah. Di antaranya tuan-tuan sekalian, itulah Al-Walid bin Abdul Malik. Qad aqada al-azma ala tawsi'atil haram an-nabawi syarif. Seorang khalifah atau Walid bin Abdul Malik, dia berazam untuk meluaskan tanah haram Nabi ni.
Tanah haram Madinah ni dia nak luah lagi. Dan dia kata tak boleh jadi luah melainkan dengan cara kena peracurlah dinding masjid yang lama ni, yang keempat dinding ni, dan juga kena kita ratakanlah ataupun hancurkanlah, pecahkanlah rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masukkan ke dalam masjid. Ni dia. Kita tengok ini dah. Jadi benda ni tuan-tuan sekalian, kata dia benda yang susah nak diterima oleh masyarakat Madinah. Orang kapur tak terima, dia kata rumah peracur isteri rumah isteri Nabi. Memang tak terima lah. Nak peracur masjid pula. Kawan ni nak peluah lagi tuan-tuan sekalian. Nak peluah lagi Masjid Nabawi ni. Maka dia tulis surat pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, gubernur di Madinah. Maka dia kata, Khalifah kata, aku melihat bagaimana aku nak luaskan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak luahkan lagi. Masjid Nabi ni kecil tu tuan-tuan. Asal kecil, hak depan tu je bahagian dia. Hak kita mari sekarang ni, hak luah dah tu. Asal dia sikit tu je, Masjid Nabi kecil je. Lalu kata dia, aku nak luaskan hatta yusbiha mi'atai zira'in fi mi'atai zira'. 200 hasta kali 200 hasta, lebih kurang gitulah. Fa'ahdim judranahu al-arba'ah, pecahkan dinding 4 dinding tu dan masukkan rumah isteri-isteri Nabi dalam masjid. Dan belilah, dia kata belilah rumah-rumah dalam kawasan tu. Beli belaka. Nak luah ni beli belaka rumah-rumah dalam tu. Wa qaddim al-qiblata in qadarta, dan kalau boleh hendaklah menghadap kiblat. Wa innaka tastati'u dhalika li makani akhwalika al-Khattab wa manzilatihim fi qulubin nas. Dan kalau kamu mampu, tempat yang mana duduknya rumah keluarga Al-Khattab dan juga kediaman mereka dalam hati manusia. Kalau boleh ambil juga tu kawasan tu. Fa idza aba alayka ahlul Madinah zalika, kalau orang Madinah ni dienggan memberikan kerjasama, fasta'in bil Qasim bin Muhammad wa Salim bin Abdullah bin Umar. Meminta tolong dengan Qasim bin Muhammad dan juga Salim bin Abdullah bin Umar. Tanya pandangan mereka. Kemudian rumah-rumah yang kita ambil tadi tu bayar dengan bayaran yang tinggi sebagai ganti rugi kepada tuan rumah tadi tu. Dan katakan kepada mereka, benda ni pernah dilakukan oleh pada zaman Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Habis surat tu tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bila mana sampai surat tu pada dia panggil Qasim dan juga Salim ini dan beberapa kumpulan daripada ulama Madinah. Maka dibacakan surat daripada khalifah. Maka bila mana dibacakan surat tuan-tuan sekalian, gembiralah mereka tentang apa yang nak dibuat oleh khalifah. Dan mereka bersedia nak melaksanakan arahan khalifah ketika itu. Jadi tuan-tuan sekalian, falamma ra'an nasu alimai al-Madinah wa imamaiha al-kabirain, bila mana masyarakat Madinah ketika itu melihat dua orang alim Madinah ni dan juga tokoh-tokoh yang lain di Madinah ni memecahkan dinding masjid, dan juga memasukkan rumah isteri Nabi ke dalam masjid, tuan-tuan sekalian. Maka orang lain pun kata, tak boleh lagi ni, kita kena tolonglah. Pasal ulama kita dah buat ni, kita nak duduk saja. Maka tuan-tuan sekalian, pakat tolong ramai-ramai. Ni dia. Bila mana ulama buat di depan, maka orang lain pun ikut belakang. Ni tuan-tuan sekalian. Wa anfadhu ma ja'a fi kitab Amirul Mukminin, maka mereka telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh khalifah ketika itu. Wa kanat juyushul muslimin al-muzaffarah tadukku anaizin abwab al-husuni mufdiyati ila madinati Konstantinia. Dan pada waktu ketika itu tuan-tuan sekalian, tentera-tentera Islam yang gagah ini sedang mara menghadapi kota-kota sepanjang perjalanan ke mana? Ke Konstantinia. Dan mereka ni dapat mengambil kota demi kota, ditawan. Wa tastawliya 'alaiha wahidan ba'da akhar biqiyadati al-Amir al-Basil, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat hebat, iaitulah Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan, yang mana menjadi membuka jalan untuk Konstantinia ketika itu tuan-tuan sekalian. Bila mana falamma alima Malikur Rum,
Jadi bila mana Raja Rom ni ditahu tentang keazaman Amirul Mukminin untuk meluahkan Masjid Nabi SAW, maka Raja Rom ini dia nak ambil hati. Maka dia kata apa? Aku nak beri 100,000 emas. Allahu Akbar. 100,000 karat alfi mithqalin minaz zahab. Raja Rom kata aku nak beri, nak atur 100,000 miskal daripada emas, tuan-tuan sekalian. Bayangkan. Kemudian aku nak hantar 100 pekerja. Min amharil banna'in min fi biladir Rum. Orang-orang yang mahir membuat bangunan di negara Rom. Ini dia. Pasal tahu nak luah masjid ni, maka hantarlah. Hantarlah bantuan-bantuan. Wa zawwada Umar, tambah lagi. Ditambah lagi, setiap pekerja ini dibekalkan dengan 40 himlan minal fusayfisa. 40 daripada fusayfisa. Fusayfisa ni apa dia? Iaitulah dipanggil sebagai kepingan kaca-kaca yang berwarna-warni dan disusun dalam bentuk yang menarik untuk dijadikan perhiasan dinding istana. Batu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok Mekah hari ni, masjid haram tu, tuan-tuan sekalian, dinding-dinding luar-luar tu ditaja belakang. Turki taja hak ni, dinding-dinding tu, corok-corok tu, tuan-tuan sekalian. Maknanya apa? Orang-orang yang pemimpin negara ni, dia taja benda-benda macam ni. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah zaman ni juga. Raja Rom ditaja. Dibawa perhiasan-perhiasan dan sebagainya. Fa'arsala Walid zalika kullahu ila Umar bin Abdul Aziz. Jadi Walid bin Abdul Malik serahkan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk membina Masjid Nabawi tadi tu. Fa'anfaqahu Umar bimusyuratil Qasim bin Muhammad wa sahibihi. Maka Umar bin Abdul Aziz dia menggunakan barang-barang tadi mengikut pandangan daripada Muhammad dan juga kawan dia tadi, teman dia itulah Salim, tuan-tuan sekalian. Walaqad kana al-Qasim bin Muhammad ashadda an-nasi ta'assiyan bi jaddi as-Siddiq ridwanullahi alaihi hatta qala an-nas. Yang mana Qasim ini bin Muhammad ini yang mana sifat dia, tuan-tuan sekalian, tak jauh beza dengan Toki dia, Abu Bakar. Siapa orang mengatakan tak ada seorang pun anak Abu Bakar ni yang menyerupai Abu Bakar melainkan anak ni. Hak ni sangat mirip dengan Abu Bakar dari sudut ketinggian akhlak dia, dari sudut kepribadian dia, dari sudut keteguhan iman dia, dari sudut waraknya dia, dari sudut tolak angsu, pemurahnya dia, banyak hak ni lah. Qasim ini nurung Toki dia, tuan-tuan sekalian. Yang mana satu hari diceritakan anna Arabiyan ja'ahu ila masjid, ada seorang Arab ni mari ke masjid. Lalu orang Arab ni tanya, ayyuma a'lamu anta am Salim bin Abdullah? Siapa yang paling alim, mu ke Salim bin Abdullah? Dia tanya gitu, tuan-tuan sekalian, orang Arab ni. Kawan ni tak hira soalan tu. Qasim ni tak hira dah soalan tu. Kemudian ditanya lagi, orang Arab ditanya lagi, siapa yang paling alim, mu ke Salim bin Abdullah? Maka kata Qasim, subhanallah. Kata dia subhanallah. Ditanya pula kali ketiga. Kata Qasim, zaka Salimun ya bana akhi yajlisu hunak. Itulah Salim, sana tu Salim, tengah duduk di sana. Faqala man fil majlis, maka kata orang yang duduk dalam majlis tadi tu, lillahi abu, demi Allah dia kata. Laqad kariha ayyakula. Qasim ni dia tak nak sebut akulah yang paling pandai daripada dia. Kalau dia kata aku yang paling pandai daripada Salim, bimbang apa? Dia puji diri dia. Fayuzakki nafsahu. Allah Ta'ala larang kita ni, fala tuzakku anfusahu, jangan kamu puji diri kamu. Dan dia bimbang juga nak kata, wa a'lamu minni, Salim lebih pandai daripada aku. Bimbang juga kata gitu, sebab apa? Sebab nipulah, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Qasim ni lebih alim daripada Salim. Ni dia. Maka orang ramai kata, pandai dia. Dia tak kata dia. Mana tak nak jawab hak ni pun tidak, hak ni pun tidak, tuan-tuan sekalian. Ni dia. Walaqad ru'ya zata marrah, satu hari, tuan-tuan sekalian, dia berada di Mina. Berada di Mina, dan ketika itu para haji lah, orang buat haji ni, tengah-tengah datang di Mina ni, kerumung kepada Qasim bin Abdullah bin Muhammad ini. Duk tanya soalan-soalan.
Tanya soalan. Dan Qasim jawab benda hak dia tahu. Dan dia hak dia tahu, dia kata tak tahu. La adri, la a'lam, la adri. Jadi orang pelik. Orang hak mari tanya ni pelik. Dia kata macam mana pula? Ulama besar tak boleh jawab soalan ni. Jadi kata Qasim, ma na'lamu walau ma na'lamu kullu ma tas'aluna anhu. Kita tak tahu semua benda yang orang tanya ni, bukan semua kita tahu, kata dia. Walau alimnahu ma katabna, kalau kami tahu benda ni, kami takkan sembunyikan perkara ni. Sebab tak salah, orang yang ada ilmu disembunyikan ilmu dia, Allah Taala akan kekalkan dia dengan kekangan daripada besi daripada neraka. Ni orang yang sembunyikan ilmu ni, maka dia tahu. Kan? Wala yahillu lana an naktumau. Tak boleh kita sembunyikan ilmu. Kalau tahu memang kita akan bagi tahu. Tak tahu kata tak tahu, senang cerita tuan-tuan sekalian. Maka kata Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, wali an ya'isha ar-rajulu jahilan ba'da an ya'rifa haqqallahi alaihi khairul lahu min an yaqula ma la ya'lam. Hidup dalam keadaan jahil lebih baik bagi seorang yang telah mengenali Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada dia bercakap benda yang dia tak tahu. Ini dia. Jahil kena Allah Taala lebih baik daripada cakap benda yang dia tak tahu, tuan-tuan sekalian. Nak khabarnya tak boleh cakap benda kita tak tahu. Walaupun orang ni, maknanya Qasim ni ulama besar dah. Ada benda-benda yang tak tahu, cakap tak tahu, senang kita. Ni dah. Hak tak tahu, dia bahan juga. Hak tu jadi masalah pada hari ini. Wa fi dhati marrah uhida ilaihi bi qismati sadaqat. Satu hari tuan-tuan sekalian, Qasim diamanahkan untuk mengagihkan harta-harta sedekah, harta zakat. Bagi mereka yang ada kelayakan. Maka dia ikut ijtihad dia. Dia bagi mengikut ijtihad dia, dan yang mana siapa yang boleh tu, hak dia akan berikan. Dalam ramai-ramai tuan-tuan sekalian, ada seorang tak puas hati. Tak puas hati, maka dia mari masjid. Dia tahu kawannya ada masjid sama, mari masjid. Dia mari masjid dalam keadaan Qasim tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang tu, tiba-tiba dengar orang nak pertikar tentang bab zakat ni. Maka anak dia ketika tu, yang ada ketika itu, dia tengok Pak Cik ni macam tak puas hati bab zakat ni. Maka dia katalah, wallahi, innaka latatakallamu fi rajulin ma nala min sadaqatikum dirhaman wala dadiqan wala asaba minha tamratan wahidatan. Demi Allah, hak Pak Cik dok pertikar-pertikar ni tentang zakat ni, dok cakap tentang seorang yang tak pernah sentuh satu sen pun duit daripada zakat ni. Daripada dirham. 1/6 dirham pun tak sentuh juga. Bahkan 1 biji tambah pun dia tak sentuh. Dia kata kepada ayah dia lah. Anak dia ada. Ayah dia tengah sembahyang. Dengar anak dia, budak ni, pandai-pandai cakap ni, dia pun derahkan sembahyang, tuan-tuan sekalian. Derah-derah habis sembahyang, dan dia panggil anak dia, ya bunai, budak mesti. La tatakallam ba'dal yaum fima la ta'lam. Lepas pada hari ni, jangan cakap benda hak budak tahu. Dia marah anak dia. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Nak jaga lidah anak dia ni. Padahal, hak anak dia khabar tu betul. Orang ramai ketika itu kata apa? Betul anak dia. Memang betul anak dia. Tapi itu adalah ayah. Seorang yang tawaduk, tuan-tuan sekalian. Wa qad umira al-Qasim. Jadi tuan-tuan sekalian, yang akhir sekali, Qasim bin Muhammad ini, dia berumur sampai lebih 72 tahun. Umur dia. Dalam keadaan mata dia kabur dah. Dia menjadi orang tua lah. Wahwa syekhun kabir. Mata pun kabur ketika itu. Dan pada akhir tahun, dalam kehidupan dia tu, dia nak pergi ke Mekah. Nak pergi ke Mekah, nak buat haji, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan nak ke Mekah itulah, dia mati dalam perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dia meninggal tu, dipesan pada anak dia, dia kata apa? Iza ana mitu, kalalah pok mati, fakafani bi thiyabil lati kuntu usalli fiha. Tolong kapankan ayah dengan pakaian yang ayah biasa sembahyang. Ini dia. Baju hak ayah biasa sembahyang, kain hak biasa ayah sembahyang, selendang hak ayah biasa sembahyang, tolong kapankan sekali. Ini. Kenapa? Inilah kain kapan tukmu dulu. Abu Bakar, tukmu dulu ni kain kapan ini. Dia tuan-tuan. Dia tolong kapankan sekali. Kemudian tolong masukkan ayah ke dalam liang lahat. Bila ayah mati lagi, tolong masuk dalam liang lahat. Wal haq bi ahlika. Sesat saja tanah ayah ni, mu balik ke rumah. Balik ke rumah. Keluarga baliklah.
wa iyyakum an taqifu ala qabri. Dan jangan duduk di atas kubur ayah, kata dia. Dia pesan, jangan duduk atas kubur ayah ni, budak kata, kana. Dulu ayah ni gini, dulu ayah ni gini, dulu ayah ni gini. Sedangkan dia kata apa? Aku ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tawaduknya, Qasim, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Itulah cerita Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, tuan-tuan sekalian, yang merupakan cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, generasi inilah, pelapis-pelapis inilah yang kita melihat bagaimana mereka ni menjadi pelapis kepada sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia, dan kita pun begitulah. Mudah-mudahan kita nak juga ada pelapis-pelapis tempat kita ni. Orang yang boleh menggantikan kita, mudah-mudahan bila mana kita mati nanti, ada orang yang akan menggantikan tempat kita untuk kita membawa ataupun mengajar tentang Islam, tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita perbanyakkan ibadat dalam bulan Rejab ini, dan mudah-mudahan bulan Rejab ini menjadi bulan Rejab yang berbeza dengan bulan-bulan yang lalu. Kita makin tambahkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah dan yang kurang datang dari hamba sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسبك فرد سورة العصر سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.